Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, rentas kementerian selamatkan nilai ringgit. Tun M dakwa Malaysia akan jadi sekular di bawah DAP. Anwar terus perangi Tun M. Anwar akui ramai kaki sakau dalam kabinetnya. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, usaha untuk mengukuhkan nilai mata wang ringgit turut memerlukan penglibatan kementerian lain dan tidak hanya semata-mata bergantung kepada Kementerian Kewangan. Antara kementerian tersebut adalah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bagi membantu terutamanya dari segi pelaburan dan pelancongan. Katanya, contohnya MITI supaya pelaburan segera masuk ke negara kita dan ekspor diperbanyakkan. Usaha menarik pelancong datang ke negara kita juga boleh membantu mengukuhkan ringgit. Apa yang boleh dilakukan MOTEC dapat memudahkan kemasukan pelancong ke negara kita. Ahmad berkata berdasarkan taklimat yang diberikan kepadanya, antara faktor kelemahan ringgit adalah kerana permintaan terhadap ringgit kurang. Katanya jadi apa yang perlu dilakukan ialah supaya ringgit digunakan oleh pelbagai pihak sama ada pelabur atau pelancong untuk mengatasi kelemahan nilai ringgit. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, isu harga lantai dan pelesenan industri Korea perlu diteliti untuk memastikan sektor itu kompetitif dan tidak memberi kesan kepada ekosistemnya termasuk pendapatan pekerja dan beban kepada pengguna. Beliau berkata akan bertemu dengan Persatuan Syarikat Penghantaran Express Malaysia dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Korea bagi mendapatkan pandangan supaya hasilnya akan dapat dikumpul untuk dimasukkan dalam pembentangan belanjawan 2014. Menurutnya, beliau juga meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia meneliti perkara itu dari setiap sudut dan bukannya hanya membabitkan permintaan beberapa pihak tetapi kesannya kepada ekosistem lain. Katanya, saya minta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia teliti bukan hanya permintaan beberapa pihak tetapi kaji kesan kepada ekosistem, kepada pendapatan pekerja serta aspek lain. Pada waktu ini, isu kos sara hidup semakin menekat. Jadi apapun keputusan dibuat mengambil kira kemampanan bagi industri dan tidak membebankan pengguna. Ia mesti seiring dengan satu penyelarasan dalam pengendalian industri. Fahmi berkata beberapa aspek berkaitan industri Korea perlu diteliti bersama agensi lain termasuk Suruhanjaya Persaingan Malaysia, termasuk berkaitan automasi, pengendalian data secara selamat dan cermat serta isu price dumping memberi pesaing dalam industri. Katanya pada masa ini, isu kos sara hidup semakin tinggi dan apa juga keputusan yang dibuat perlu mengambil kira kemampanan pihak industri. Terdahulu dalam ucapannya, Fahmi berkata kerajaan melalui MCMC telah memulakan Pelan Accelerator Korea Negara pada 2021 untuk menyokong pertumbuhan industri pos dan Korea ke atas mencapai 30 bungkusan per kapita menjelang 2025. Inisiatif ini bertujuan menyediakan perkhidmatan Korea kelas pertama kepada Malaysia melalui 4 asas iaitu kebolehpercayaan dari segi kualiti perkhidmatan, mencapai liputan yang lancar, relevan melalui pertumbuhan industri dan daya tahan melalui kemampanan. Katanya inisiatif itu diharap dapat melonjakkan lagi industri Korea untuk berkembang sebagai jentera utama dalam memastikan kejayaan e-dagang dan ekonomi digital di Malaysia. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia mengeluarkan kompaun berjumlah 6.8 juta ringgit ke atas majikan didapati gagal menjaga kebajikan pekerja masing-masing. Ia hasil penguatkuasaan JTKSM bermula Januari 2022. Hingga 28 Jun lalu dengan 2,396 kertas siasatan dibuka mengikut Akta Kerja 1955, Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446 dan Perintah Gaji Minimum PGM 2022. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi JTKSM, Muhammad Asri Abdul Wahab, daripada 2,396 kertas siasatan yang dibuka, 1,445 siasatan dijalankan mengikut Akta Kerja 1955, Akta 446, 746 siasatan dan PGM 2022, 202 siasatan. Katanya sebanyak 6.8 juta ringgit kompaun dikeluarkan, 5.6 juta kompaun untuk kesalahan mengikut Akta 446, Akta Kerja 1955, 1.2 juta ringgit dan PGM 2022, RM1,500. Dalam tempoh sama, beberapa majikan berjaya diheret ke mahkamah dan hasil pendakwaan dijalankan membawa kepada tuntunan denda berjumlah RM495,300. Operasi yang diketuai Muhammad Asri turut disertai Setiausaha Bahagian Dasar Kementerian Sumber Manusia, S. Siva Kumar dan Pengarah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Selangor,
Jasmine Muhammad Saleh. Operasi turut disertai Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Pertubuhan Keselamatan Sosial, CIBD Selangor dan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Langat dengan kekuatan keseluruhan anggota operasi seramai 74 orang. Mengulas lanjut, Mama Asri berkata majikannya menggajikan pekerja tidak kira warga tempatan atau warga asing perlu mematuhi segala peraturan yang digariskan menerusi 3 akta berkenaan. Katanya antaranya menyediakan tempat tinggal dengan ruang yang selesa dan selamat termasuk katil, tilam dan almari serta kemudahan lain seperti tempat memasak, tandas dan bilik air mencukupi. Majikan juga perlu mempunyai perakuan penginapan daripada JTKSM dalam memastikan segala kebajikan dan keperluan pekerja memenuhi syarat ditetapkan. Sementara itu, Sibakumar memaklumkan tapak binaan yang diperiksa hari ini didapati menggajikan 338 pekerja tempatan dan 700 pekerja asing dengan majikan menyediakan 120 kontena sebagai kediaman. Katanya walaupun majikan menyediakan penginapan tetapi ia tidak mempunyai perakuan penginapan JTKSM dan tidak pernah membuat permohonan untuk perakuan itu seperti yang tertakluk dalam Akta 446. Majikan didapati melakukan pelanggaran beberapa akta membabitkan beberapa agensi iaitu 4 kesalahan membabitkan Akta 446 dan 1 kesalahan mengikut Akta Kerja 1955 dengan 4 kertas siasatan dibuka. Selain itu, majikan juga didapati melakukan kesalahan di bawah akta dikuatkuasakan JKKP dengan 10 kesalahan antaranya besi rebah terdedah, pendawaian elektrik yang tidak selamat dan juga laluan pekerja terhalang selain beberapa kesalahan di bawah bidang kuasa CIDB dan Perkeso. Pengerusi Proklamasi Orang Melayu, Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa DAP mahu menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berbagai kaum dengan agama rasmi digantikan kepada sekular. Beliau turut mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa menurut manifesto DAP supaya parti itu tidak menarik diri daripada kerajaan hari ini. Katanya, ya, DAP cuma ada 4 menteri dalam kabinet tetapi dalam kerajaan terdapat ahli DAP. Jika DAP tarik diri, kerajaan Anwar akan jatuh. Sebab itu Anwar terpaksa turut manifesto DAP khususnya menjadikan tanah Melayu negara berbagai kaum dan agama rasmi Islam diganti dengan negara sekular iaitu negara yang tidak ada agama rasmi. Sebelum ini, Ketua Penerangan UMNO Bukit Gelugur, Muhammad Huzaidin Muhammad Hussein dilapor mengingatkan bekas Perdana Menteri itu untuk berhenti daripada memainkan sentimen melibatkan perkauman. Tindakan veteran politik itu yang mendakwa DAP mempunyai pengaruh besar dalam pentadbiran Anwar seperti mempergunakan orang Melayu demi kepuasan sendiri. Dalam pada itu, Dr. Mahathir turut mempersoalkan dakwaan kerajaan yang menyatakan Malaysia adalah negara demokratik dan mempunyai kebebasan bersuara. Justru beliau mempersoalkan sama ada tindakan yang mempertahankan peruntukan dalam perlembagaan Malaysia telah menyalahi undang-undang. Katanya, sebaliknya, bertentangan perlembagaan ialah mempromosi negara berbilang bangsa. Apakah kerajaan sekarang menolak the rule of law, termasuk perlembagaan Malaysia yang tidak pernah sebut Malaysia sebagai negara berbilang kaum, sebaliknya menekankan kemelayuan Malaysia? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus membidas dan membalas semula kenyataan yang membayangkan dia tunduk kepada mana-mana pihak. Ia setelah Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa kerajaan pimpinan Anwar terikat dengan DAP kerana parti itu memiliki anggota parlimen yang ramai. Katanya ada dibahaskan kata kita tunduk kerana dukungan parti berasaskan Cina, DAP yang menguasai kerajaan. Perdana Menteri adalah saya bukan boneka sesiapa. Saya tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Walau boleh dibeli, saya dah melencong lama dah. Dalam satu hantaran di media sosialnya, Mahathir mendakwa walaupun DAP hanya ada 4 menteri, Anwar bergantung kepada sokongan 40 ahli parlimen daripada parti itu. Katanya jika DAP tarik diri, kerajaan Anwar akan jatuh. Anwar bagaimanapun menyangka dakwaan tersebut dan berkata DAP tidak pernah berbuat demikian. Katanya mereka dalam jemaah menteri dah sudah 7 bulan saya jadi Perdana Menteri. Belum sekalipun mereka mempertikam program untuk orang Melayu, orang miskin, orang Islam. Belum sekali dalam 7 bulan ini. Anwar turut menyerang Mahathir dengan berkata jika seseorang itu sudah mentadbir selama berdekad dan gagal, maka ia adalah kesalahan dirinya sendiri. Mengapa ekonomi Melayu tak diangkat? Mengapa semua saya mesti selesaikan dalam masa 7 bulan dengan hutang negara 1.5 trilion ringgit? Katanya lagi berbeza dengan hutang negara yang terkumpul ketika pentadbiran Tun Abdul Razak Husin kerana membasmi kemiskinan dan menubuhkan Felda, hutang negara pada era kemudiannya digunakan untuk membiayai projek mega dan penyelewengan. Sementara itu, Anwar turut menyangkal dakwaan bahawa orang Melayu dan agama Islam dipinggirkan di bawah pentadbirannya dengan membangkitkan tambahan peruntukan terhadap Kelantan dan Jabatan Agama Islam sebagai contoh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat mengakui kritikan bahawa ada anggota kabinetnya yang tidak bersih daripada amalan korupsi. Anwar bagaimanapun berkata suka untuk mendapatkan pemimpin yang bersih.
Berucap di Putrajaya, Anwar berkata selagi memimpin kerajaan, dia tidak akan membenarkan mana-mana menteri termasuk dirinya untuk menyalahgunakan kuasa untuk menyakau. Katanya apa yang lalu biarlah lalu. Kita boleh cakap pasal sejarah, ramai yang terpalit dengan korupsi, tak usah cakap lah. Kalau saya nak tengok dalam rekod, nak cari yang bersih cukup susah. Yang cakap bersih ramai, tapi yang menyakau cukup ramai. Dia berkata demikian selepas menyerang Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung apa yang didakwa sebagai amalan korupsi ketika dia mentadbir negara. Ketika baru menjadi Perdana Menteri, Anwar menerima kritikan selepas melantik Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Zahid sedang berdepan perbicaraan atas tuduhan rasuah serta turut dikaitkan dengan skandal kapal tempur pesisir LCS. Anwar pernah menjelaskan bahawa Zahid patuh dengan dasar pentadbirannya berhubung ketulusan dan amalan tender terbuka. Sekian berita Pagi TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.